Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma himna rushdina wa 'idna min syarri nafsina. Rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyul azim. Amma ba', alhamdulillah, pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana diberikan kita kesempatan untuk pagi ini sama-sama kita dapat duduk di dalam majlis ilmu, sama ada secara zahir di kelas ataupun secara maya melalui live Facebook kita. Mudah-mudahan ada manfaat daripada majlis ini dan semoga Allah Ta'ala mencatatkan ini sebahagian daripada amal soleh yang telah kita lakukan sepanjang hayat kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi untuk sahabat-sahabat dan juga semua yang menonton secara live, saya mohon untuk sama-sama panjang-panjangkan video ni dengan like, share, komen dan sebagainya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mencatatkan pahala-pahala saham-saham pahala kita dengan dimanfaatkan daripada orang yang menontonnya, insya-Allah. Okey, untuk pagi ini kita akan baca surah Al-Infitar, iaitu surah yang ke-82 di dalam Al-Quran. Surah Al-Infitar, surah yang ke-82 di dalam Al-Quran. Kalau tengok pada video-video yang sebelum ni, seperti mana saya sebutkan, surah Al-Infitar dia adalah surah yang berkembar. Ada 3 kembar dia. Dan dia adalah surah yang saling berturutan, iaitu pada surah yang ke-81, surah yang sebelumnya, kemudian surah Al-Infitar, surah yang ke-82, dan juga surah Al-Insyiqaq, surah yang ke-84. Okey, yang mana Nabi SAW menyebutkan dalam sepatah hadis, kata Nabi, man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamah falyaqra iza syamsu kuwirat wa iza samaa'un fatarat wa iza samaa'un syaqqat. Kata Nabi SAW, siapa yang ingin melihat peristiwa keadaan hari kiamat dengan dua matanya, seolah-olah ingin melihat dengan matanya sendiri, kata Nabi, bacalah surah At-Takwir, Iza Syamsu Kuwirat. Kedua, bacalah surah Al-Infitar, Iza Sama'un Fatarat. Dan yang ketiga, kata Nabi, Iza Sama'un Syaqqat, iaitu bacalah surah Al-Insyiqaq. Okay? 3 surah ini adalah gambaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita berkaitan tentang peristiwa dan suasana pada hari kiamat. Surah ni saling lengkap melengkapi di antara 3 surah ni, dia berturutan dan saling melengkapi. Dan kalau kita tengok nanti pada minggu hadapan, insya-Allah, surah At-Takwir, Allah Taala ada sebut 6 ayat cerita tentang sebelum kiamat dan 6 ayat selepas kiamat. Manakala surah Al-Infitar, Allah Taala cerita tentang peristiwa ataupun perkara yang berlaku selepas kiamat ataupun selepas tiupan sangkakala, okey, yang akan menghancurkan dunia ni, maka berlakulah suasana-suasana ini. Cuma yang suka saya tegaskan, perhatikan, cerita kiamat Allah Ta'ala sebut jelas dalam Quran banyak tempat. Cerita berkaitan dengan kiamat Nabi sebut secara jelas di dalam banyak hadis-hadis Nabi berkaitan dengan kiamat. Tetapi Allah Ta'ala tetap sebutkan bila berlakunya kiamat, manusia akan kata apa? Wa qalal insanu ma laha. Kan kita baca dalam surah Az-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha. Manusia akan kata nanti bila berlaku kiamat, dia akan kata ma laha. Ni apa benda ni? Seolah-olahnya macam tak sampai satu mesej ilmu pada dia akan berlakunya kiamat. Bahkan Nabi sebut dah macam mana kronologi kiamat tu bermula, sama ada matahari terbit daripada barat ataupun Dajjal keluar nanti, maka berturutanlah satu-satu peristiwa kiamat besar akan berlaku. Tetapi manusia tetap Allah kata malaha. Dia akan cakap nanti, ni apa benda ni? Macam tak sampai mesej tersebut. Yang itu, tuan-tuan, sebenarnya Allah Ta'ala nak menggambarkan kepada kita
manusia ataupun generasi yang hidup pada waktu kiamat nanti adalah generasi yang paling rosak, yang mana dia akan meninggalkan agama ni. Allah Ta'ala dah sampaikan mesej cerita tentang kiamat, Nabi pun dah cerita tentang kiamat, tapi mereka ni tak ambil tahu, bahkan meninggalkan agama. Jadi bila berlaku kiamat, dia seolah-olahnya tanpa disedari, macam seolah-olahnya tak dapat maklumat awal ada berlakunya kiamat. Sedangkan kalau kita baca hadis Nabi, Nabi sebut matahari terbit daripada barat, kita dah tahu dah itu kiamat. Keluarnya Dabbah, kita tahu dah itu kiamat. Kemudian turunnya Imam Mahdi, tahu dah itu kiamat. Macam-macam tanda keluar. Tapi sampai ke saat itu nanti manusia malaha wa qala al-insanu malaha, tak tahu apa yang berlakunya, apa yang terjadi pada waktu tersebut kepada mereka. Okey. Baik, sebab itu pada ayat pertama kalau tuan-tuan perhatikan, Allah Ta'ala mulakan surah ini dengan kalimah idza. Idza ni dia bermaksud apabila, benda perkara yang akan berlaku, dan idza ni memberi maksud dia berlaku secara immediate. Maknanya berlaku secara macam mana? Suddenly. Dia berlaku secara tiba-tiba. Okay, itu maksud idza tu. Idza dia berlaku akan datang, dan juga memberi maksud berlaku secara tiba-tiba. Okay. Sedangkan maklumat ni lengkap dah. Cerita tentang kiamat, apa yang berlaku, berapa tempoh, macam mana akan berlakunya nanti, peperangan besar dan sebagainya, semua dah diceritakan. Tetapi dia akan berlaku secara mengejut. Kiamat tetap akan berlaku secara mengejut, kerana generasi-generasi yang akan hidup pada waktu itu adalah generasi yang telah meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi sebut dalam satu hadis, kata Nabi, la taqumus saah, tidak akan terjadinya kiamat sehinggalah waktu itu tidak ada lagi manusia sebut kalimah Allah Allah. Tak ada dah orang sebut dah. Maknanya orang tak ambil tahu langsung tentang agama, tinggalkan terus tentang agama, maka baru berlakunya kiamat. Maknanya zaman tu adalah zaman generasi yang rosak habis dah. Tidak memberi manfaat pun kepada dunia dan juga kepada diri mereka. Okey, dan ayat pertama ni kata Allah, idzas samaa'un fatarat, apabila langit akan terbelah ataupun terpecah. Saya sebutkan pada tonton sebelum ni, al-infitar dan juga al-insyiqaq memberi maksud yang sama, iaitu terpecah dan juga terbelah. Sama kan? Tengok pada terjemahan pun sama. Infitar terpecah ataupun terbelah, al-insyiqaq pun terbelah ataupun terpecah. Cumanya ini adalah step by step kehancuran kepada langit. Dia kalau tengok pada turutan, dia ada 5 turutan. Pertama disebut sebagai al-infitar. Okay? Maknanya pecahannya tidak menyeluruh. Al-insyiqaq, dia akan pecah dan terbelah secara sempurna. Maknanya semuanya akan hancur langit ni. Manakala yang ketiga disebut sebagai kalau tengok dalam surah Al-Haqqah, Allah Ta'ala sebut surah Al-Haqqah, tak silap saya, Allah Ta'ala sebut kalimah khawiyah. Dia memberi maksud lemah. Langit ni akan jadi lemah. Lepas mula-mula dia akan jadi infitar, kemudian insyiqaq, dan yang ketiga dia akan jadi lemah. Yang keempat dia akan jadi saya lupa dari step by step. Yang keempat dia akan tertanggal daripada bingkai dia, maknanya pegangan dia tak kuat dah. Yang kelima dia akan hancur secara menyeluruh. Okey, ini step by step berlakunya kiamat. Dah disebutlah, ada istilah-istilah dia, saya lupa lah istilah-istilahnya. Okey, tak apalah. Cumanya ini 5 step berlakunya kepada langit nanti. Ini peristiwa yang besar yang berlaku pada langit. Okey, cumanya yang kita nak tengokkan, cuba tuan-tuan perhatikan pada kalimah al-infitar ni, dia datang daripada kalimah fatara. Fatara ni dalam bahasanya dia lebih bukan sekadar terbelah, tapi dia bermaksud terkoyak. Terkoyak daripada hujung ke hujung. Macam mana saya nak bagi gambaran ya? Ayat ni sebenarnya sesuai dengan konteks surah ini diturunkan. Sebab surah ni dikenali sebagai surah Makkiyah, surah yang diturunkan sebelum Nabi hijrah, khusus kepada orang Mekah. Tuan-tuan kena bayangkan, bila kata surah ni surah diturunkan khusus untuk orang Mekah, zaman Nabi duduk di Mekah, ada 2 perkara. Pertama,
orang Quraisy ni, ayat surah ni hanya sebagai penghinaan kepada orang kafir Quraisy. Sebab orang Quraisy dia tak boleh bayangkan kami duduk di kota Mekah dalam keadaan aman damai, langit yang kukuh. Kan kita kalau sampai Mekah ni memang hatinya tenang, Allah jamin ketenangan. Tiba-tiba sampai kepada Nabi SAW, cerita pada orang Mekah, ni kamu akan berlaku nanti selepas kamu, langit runtuh, pecah macam ni, sekian. Orang Mekah rasa macam ni susah benda nak diterima. Kita sampai Mekah pun kita tengok langit, macam mana boleh runtuh, sedangkan hati kita sangat tenang kan, bahagia masa tu. Itu pertama. Kedua, istilah-istilah yang Allah gunakan untuk surah ini, infatarat, intatharat, ni kalimah-kalimah yang dekat dengan orang Mekah. Sebab orang Mekah, dia punya kerja dia adalah berdagang kan. Daripada Mekah ke Syam, Mekah ke Yaman, ni berdagang. Dan mereka ni sepanjang perdagangan, mereka akan singgah duduk di dalam kemah-kemah sementara lah, tempat mereka bermalam kan. Jadi kalimah infatarat tu maksudnya, fatara tu maksudnya terbelah. Seolah-olahnya Allah bayangkan langit ni macam kamu duduk dalam kemah dan kamu ambil pisau, kamu belahkan langit tersebut. Kemah tu akan terkoyak macam tu. Itu kalimah dia, fatara. Jadi sebenarnya mesej ayat ni mudah untuk orang Quraisy faham. Macam mana gambaran infatarat ni, surah Al-Infitar ni, kepada peristiwa kiamat nanti. Langit yang kamu tengok kukuh ni, dia akan terbelah nanti. Dia akan pecah. Okey? Itu yang pertama lah. Yang kedua yang Allah Ta'ala sebutkan kepada Quraisy khususnya dan juga kepada kita. Saya teringat tuan-tuan, bila cerita tentang kemah ni, Nabi dulu dia ada seorang menantu Nabi, namanya Utaibah bin Abu Lahab. Kan anak kepada Abu Lahab, anak dia kahwin dengan anak Nabi SAW. Quraisy bila mereka ni tak dapat halang dakwah Nabi, dia gunakan perang saraf. Maknanya dia cuba mengganggu keluarga Nabi. Antaranya Abu Lahab perintahkan dua anak laki dia ceraikan dua anak Nabi SAW. Sebab apa? Bila rumah tangga Nabi porak-peranda, khususnya anak-anak dia, automatik Nabi akan abaikan dakwah di luar rumah dan diberi perhatian pada keluarga dia. Maknanya keluarga pun runtuh, macam mana kita nak dakwah? Tapi Nabi tak berlaku macam tu. Walaupun anak-anak Nabi SAW ni diceraikan, memang Nabi sedih, tapi dakwah tetap berjalan dengan biasa. Jadinya Utaibah ni bekas menantu Nabi, bukan sekadar diceraikan anak Nabi, bahkan dia pernah ludah muka Nabi. Ni muka ayah mertua dia ni, dia pernah ludah. Dan Nabi masa tu tuan-tuan dalam keadaan sangat-sangat marah dengan perbuatan tersebut. Walaupun Utaibah ni dengan Nabi adalah sepupu. Kan, ayahnya Abu Lahab tu pakcik Nabi SAW, tapi dia dari sudut pangkat dia jadi anak menantu lah pada Nabi SAW. Bila diludah muka Nabi, Nabi pun doa, wasallit alaihim kalban min kilabik. Ini doa yang kita baca dalam kunut nazilah kan. Wahai Allah, kau hantarlah anjing-anjing kau, ni bahasa Arab lah, anjing-anjing kau untuk hancurkan si Utaibah ni. Jadinya tuan-tuan, dalam kitab Mukhtasar Sirah Rasul, dia kata apa? Bila Utaibah ni pergi berdagang ke Syam, dia duduk dalam kemah-kemah dia bermalam. Buka kemah dia, nak teruskan perjalanan dia, dia tengok ada singa duduk keliling dia punya kemah dia. Dan dia kata apa? Celakalah Muhammad, yang mana dia duduk di Mekah dan dibunuh aku dekat Syam. Kalau dalam riwayat sirah tu dia kata dia mati dekat Zarqa. Zarqa ni tak salah saya dekat Jordan, ada satu tempat. Di Zarqa, Mafra', ada satu tempat tu lah. Dia mati dekat situ, dimakan oleh singa tu. Dan dia meyakini yang makan singa tu, itu adalah berkat mustajabnya doa Nabi SAW. Kat sini saya macam, kamu tak beriman dengan Nabi SAW, tapi bila Nabi cakap, kamu tetap meyakini itu adalah ucapan Nabi SAW. Dia macam benda yang kita tak boleh bayangkan macam mana Quraisy ni sampai ke tahap tu. Okey, yang saya nak sebutkan tadi pasal kemah-kemah lah. Mereka ni memang berdagang dan mereka akan bermalam di dalam kemah-kemah mereka. Jadi sengaja disebutkan kalimah al-infitar pada ayat pertama ini untuk memudahkan kefahaman Quraisy. Langit yang kamu tengok ni, dia seolah-olahnya macam bumbung kemah, dia akan terbelah. Dan yang kedua kata Allah, wa idzal kawakibun tatharat, dan bintang-bintang akan berselerakkan. Okey, maknanya bila langit runtuh ataupun langit pecah nanti, bintang pun akan berguguran. Bintang pun akan berjatuhan. Yang ini kita tak boleh nafikan. Bayangkan kemah tadi, letaklah manik-manik dekat atas kemah tu, tuan-tuan belah bumbung kemah, automatik manik-manik tu akan jatuh berselerakkan kan. Jadi Allah Ta'ala nak bagi tahu macam itulah bintang-bintang akan jatuh berguguran
dan jatuhnya di atas muka bumi. Di sini tuan-tuan, bukan sekadar nak cerita bintang jatuh, tapi Allah Ta'ala nak bagi tahu kiamat nanti, dia akan berlaku kiamat di langit, pecah, dan dia akan berlaku kiamat di bumi. Bila bintang jatuh, bumi ni hancur kan? Kita tengok macam mana meteor ataupun objek-objek daripada langit ni jatuh kepada bumi ni. Banyak tempat yang akan hancur. Jadi langit hancur, bumi pun hancur bila bintang-bintang ni berguguran. Bukan satu dua, tapi banyak. Dan sengaja Allah Ta'ala pilih kalimah al-kawakib. Bintang dalam bahasa Arab banyak istilah, al-buruj, al-masabih, al-kawakib, al-najam dan sebagainya. Al-najam, bintang ni ada mesej-mesej tertentu. Al-kawakib adalah bintang yang besar. Okay, bintang yang besar dan menyerlah, bercahayalah. Okay, jadi Allah Ta'ala kata bintang yang besar-besar yang kamu nampak ni, dia akan jatuh. Dia akan menghancurkan bumi ni. Okay, langit pecah, langit berlakunya kiamat, dan bumi pun akan berlakunya kiamat bila berguguran bintang-bintang jatuh ke atas muka bumi ni nanti. Kemudian kata Allah Ta'ala pada ayat yang ketiga, wa idzal biharu fujirat, dan kata Allah Ta'ala, dan apabila lautan akan meluap. Fujirat, dia ada beza dengan kalimah su'irat. Kalau tuan-tuan baca nanti surah At-Takwir, Allah Ta'ala sebut kalimah al-biharu su'irat, lautan akan meluap juga. Cumanya fujirat di sini, ayat ketiga ni, dia merujuk kepada macam mana? Lautan tu yang pergerakan air tu. Dia macam tsunami lah. Air tu yang bergerak, air tu yang meluap. Dia meluap dekat sini, sama ada air tu melimpah sampai ke daratan, dan juga air tu antara masin dengan air tawar ni dia akan bercampuran. Tuan-tuan bayangkan, muka bumi kita ni 70% adalah lautan, kan? 30% hanyalah daratan. Jadi bila Allah Ta'ala sebut ni, kita tak boleh bayangkan macam mana suasana tu. Kalau ikut step by step lautan, pertama dia akan jadi fujirat. Air ni dia akan, tuan-tuan bayangkan bila bintang jatuh berguguran di dalam lautan, di atas bumi ni, jadi dia meluap. Dia akan bercampur. Pertama, air tu pergerakan yang sangat dahsyat lah, macam tsunami, bumi lautan. Kedua, percampuran antara air masin dan juga air tawar. Ketiga, dia akan jadi su'irat. Su'irat ni dia akan meluap, terbakar. Okay, ada berlaku kebakaran di dalam api, dalam air tu. Dan yang keempat, baru dia mengering. Baru berlakunya hari mahsyar. Dia dah terbakar, baru dia mengering. Tuan-tuan kena bayangkan macam ni. Bila bintang jatuh, air meluap. Maknanya air ni dia membuak-buak lah semua benda jatuh dalam tu. Kemudian yang kedua, dia bercampur air masin dan juga air tawar. Bila dia bercampur dan akan meluap, air tu dah melimpah sampai ke atas daratan. Ketiga, dia terbakar. Maknanya bukan sekadar lautan je terbakar, daratan pun terbakar dah, sebab air yang melimpah. Dan yang keempat, baru dia mengering. Bila mengering tu, itu yang berlakunya nanti peristiwa kiamat. Yang ini kita dah baca pada surah Al-Insyiqaq, yang Allah Ta'ala sebut wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi tu diratakan. Ni bila step by step berlaku kiamat ni, barulah bumi tu Allah Ta'ala ratakan, dan barulah terjadinya hari mahsyar. Ini peristiwa lah yang akan berlaku. Okey, baik. Jadi pada ayat ketiga, apabila lautan akan meluap-luap. Ini pergerakan air, percampuran di antara air masin dan juga air tawar. Dan yang keempat, kata Allah, wa idzal quburu bu'thirat, dan apabila kubur-kubur akan dibongkarkan. Kalimah bu'thirat tu maksudnya kalimah menggeledah. Beg kita tu, dia akan, kalau kita geledah, dia akan keluarkan semua benda. Ditonggeng-tonggengnya beg tu, terbalikkan beg tu, nak keluarkan semua benda, nak tengok, dia akan buka, dia akan keluarkan semua benda. Macam itulah keadaan isi perut bumi. Dan Allah Ta'ala sebut kalimah di sini adalah kalimah al-kubur. Mayat-mayat yang dah bertahun-tahun, ribuan tahun ditanam dalam perut bumi, semuanya akan dikeluarkan. Ini satu, pengeluaran ini adalah untuk berlakunya kebangkitan pada hari mahsyar. Yang kedua, tuan-tuan dah boleh bayangkan macam mana huru-haranya suasana kiamat tu nanti. Surah At-Takwir, sebenarnya Allah gunakan tema gelap. Sebab bila Allah Ta'ala sebut iza syamsu kuwirat, bila mana matahari tu digulungkan, maknanya matahari tu dipadamkan cahaya dia. Bumi ni kiamat berlaku dalam keadaan gelap gelita, kita tak nampak. Kemudian langit pecah,
bumi pecah, bintang jatuh, bumi pecah, kemudian lautan menggelora, meluap, kita tak boleh bayang. Kemudian keluar pula mayat-mayat daripada perut bumi ni. Dia macam satu perkara yang sangat-sangat huru-hara lah. Kita tak tahu nak bayangkan. Sebab itu Allah Ta'ala sebutkan dalam surah, hal ataka hadisul ghashiyah, dah sampaikah kepada kamu cerita tentang al-ghashiyah, hari yang diselubungi. Para ulama kata apa? Diselubungi ni ada dua maksud. Al-ghashiyah yang pertama, diselubungi, maknanya semua makhluk akan diselubungi dengan peristiwa kiamat. Tidak ada yang terlepas. Kedua, al-ghashiyah memberi maksud, iaitu dia diselubungi dengan perkara-perkara yang sangat dahsyat. Apa yang perkara yang dahsyat kita pernah tengok, kiamat dia lebih dahsyat lagi. Sebab tu iza zulzilatil ardu zilzalaha tu, bila mana bumi ni digoncangkan, dia goncangan zilzal tu maksudnya dia menggelincir. Manusia tak boleh berdiri tetap, dia dalam keadaan meluncur. Macam mana goyangan tu sampai manusia ni mengeluncur. Allah Ta'ala macam seolah-olah berikan satu panorama landscape. Itu gambaran kamu pada hari kiamat. Yang mana kan Allah Ta'ala sebut, manusia dalam keadaan mabuk sedangkan dia tidak minum arak. Orang mabuk kan dia berjalan ke sana ke sini kan, terhuyung-hayang macam tu. Dalam surah At-Takwir, saya minta maaf tuan-tuan, ni melompat-lompat sebab nak surah ni saling melengkapi. Surah At-Takwir kalau tuan-tuan baca nanti, tuan-tuan akan nampak yang mana Allah Ta'ala sebutkan ibu-ibu yang hamil, dia hamil dan dia akan keguguran. Yang sedang menyusu dia akan lepaskan anak dia. Nak bayangkan kalau kita ibu, anak ni menyusu, kita tak akan lepaskan. Rumah terbakar macam mana pun dia akan selamatkan anak. Tapi kiamat tak, dia dah jadi perkara yang berbeza dah. Semua dia akan lepaskan dan dia akan selamatkan diri masing-masing. Tuan-tuan boleh nampak gambaran, dia ada perkara yang sangat dahsyat berlaku. Okey, rumah terbakar tu dah kira dahsyat dah, tapi orang akan selamatkan anak dia juga. Larilah macam mana pun. Kalau anak tak keluar, dia akan masuk ambil anak dia. Tapi kiamat tak ada dah. Kiamat semua orang akan lepaskan kepentingan peribadi masing-masing, akan cuba selamatkan diri masing-masing. Okey, jadi empat perkara ni Allah Ta'ala bayangkan, inilah peristiwa yang akan berlaku pada hari kiamat. Macam mana tuan-tuan bayangkan, sebenarnya dia akan lebih daripada jangkauan kita. Okay? Pertama, langit pecah. Kedua, akan bergugurannya bintang-bintang. Maknanya berlakulah kiamat juga di atas muka bumi ni. Bintang-bintang berguguran. Bintang bukan 100, bukan 200, bukan 1000, tapi ratusan ribu bintang yang akan jatuh menghentam bumi ni. Kemudian lautan yang akan meluap, dan yang keempat, kubur-kubur akan dibongkarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Empat peristiwa ni adalah ayat sumpahan daripada Allah. Bila Allah bersumpah, maknanya benda tu adalah perkara yang pasti berlaku. Macam mana Allah Ta'ala sumpah berkaitan tentang cerita tentang malam kan, wal fajar walayalil ash, Allah bersumpah demi siang, Allah bersumpah demi waktu subuh, Allah Ta'ala bersumpah demi matahari, wa iza sama'un syaqqat kan. Cerita macam-macam berkaitan tentang pergerakan bumi kita ni, siang malam, waktu duha dan sebagainya. Bila Allah Ta'ala bersumpah pada ayat ini untuk membayangkan ini perkara yang pasti berlaku dan pasti kita akan hadapi pada saat-saat nanti. Okey, apa yang Allah Ta'ala nak tegaskan tuan-tuan, diistilahkan sebagai jawabul qasam. Jawabul qasam ni maknanya intipati kepada sumpahan. Dia kena tengok pada ayat yang kelima, yang mana pada ayat yang kelima Allah Ta'ala sebutkan alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang maqaddamat, yang dia kerjakan, wa akharat, dan apa yang dia lalaikan. Yang itu yang Allah Ta'ala nak tegaskan. Maksudnya bila berlakunya suasana-suasana ni, Allah Ta'ala kata pada waktu tersebut tidak ada manusia yang terkecuali, semuanya akan tahu apa yang dia buat dan apa yang telah dia lalaikan. Semua orang akan tahu. Hari ini kita dekat dunia, cuba ingat apa yang benda yang kita buat semalam. Kadang-kadang kawan kita pesan, semalam awak macam ni lah. Ya ke saya buat? Saya tak ingat pun. Tapi untuk berlakunya kiamat nanti, hari pembalasan, semua perkara kita akan ingat. Tahu tu, ingat tu, bukan sekadar ingat, tetapi dia menakutkan kita. Kan Allah Ta'ala sebut dalam surah, apa Allah Ta'ala sebut,
faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Orang yang buat amal soleh walaupun sekecil-kecil zarah, Allah Ta'ala akan lihatkan. Lihatkan apa? Dia nampak catatan kebaikan yang dia buat dan dia nampak pembalasan kepada amalan kebaikan. Dia nampak kejahatan yang dia lakukan dan dia tahu apa hukuman bagi setiap kejahatan yang dia buat. Dia diperlihatkan. Yang itu menakutkan. Okay? Sebab kita ingat dan kita tahu itu kita buat dan kita nampak hukuman dia apa. Balasan kebaikan satu hal. Azab yang bakal ditimpa pun satu hal. Yang ini kita tak boleh nak bayangkan. Yang ini Allah Ta'ala sebutkan. Manusia akan diperlihatkan setiap amalan yang mereka lakukan. Okey. Baik, cuma yang ayat kelima ni menarik. Kalau tengok dari sudut bahasa, kalimah qaddamat dan juga kalimah wa akharat adalah kalimah dari sudut bahasanya bermaksud apa yang didahulukan, yang dikedepankan, qaddamat, wa akharat apa yang diundurkan. Itu maksud dia. Jadinya para ulama kata apa? Qaddamat ni iaitu merujuk kepada amal soleh yang kita lakukan. Setiap amal soleh yang kita lakukan, dia mendepankan kita, melangkah ke depan menuju kepada syurga Allah. Wa akharat merujuk kepada dosa. Apa dosa yang telah kita lakukan? Mengundurkan diri kita daripada syurga Allah, menjauhkan kita selangkah demi selangkah kepada syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tafsiranlah para ulama. Sebab itu ada yang terjemahkan maqaddamat, apa yang kamu buat, wa akharat, apa yang kamu lalaikan. Benda yang sepatutnya kamu buat tapi kamu tinggalkan. Tapi yang lebih menarik lagi tuan-tuan, tafsiran para ulama, maqaddamat, apa yang kamu sempat buat dekat dunia, wa akharat, apa yang sempat kamu tinggalkan dekat dunia. Apa maksud dia? Qaddamat ni ada amalan yang kita buat dan kita dapat pahala. Wa akharat, ada amalan yang kita tak buat tapi kita dapat pahala. Maknanya kita meninggalkan legasi amal soleh kita. Yang ini khusus untuk amal ibadah yang berbentuk wakaf. Kan Nabi sebut ada 3 amalan anak Adam yang tidak akan terputus kan? Ilmu jariah dia, ilmu yang bermanfaat daripada dia, sedekah jariah dia, dan juga doa anak yang soleh. Ini legasi kita sebenarnya. Dan 3 ni sebenarnya kita istilahkan sebagai wakaf. Wakaf ilmu, wakaf harta dan juga anak ni. Wakaf juga. Sebab kita besarkan dia dan kita sepatutnya berbaloi lah. 12 tahun, 15 tahun, 20 tahun saya jaga dia, saya sekolahkan dia, saya pandaikan dia, saya kenalkan dia dengan Tuhan. Setiap amalan yang dia buat semuanya menjadi saham kepada kita dekat akhirat. Jadi kalimah wa akharat, kamu tak buat tapi kamu dapat pahala. Okey? Qaddamat, apa yang kamu buat itu pahala kamu, pahala aktif. Wa akharat ni pahala pasif. Itu maksud dia. Okey, boleh? Jadi Allah Ta'ala kata pada hari kiamat nanti semuanya akan didedahkan kepada kamu. Semuanya akan kamu tahu. Tidak ada yang akan ditipu ataupun yang akan disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi di sini tuan-tuan, bukan sekadar membicarakan qaddamat tu pahala aktif dan juga pahala pasif, tapi merujuk kepada dosa aktif dan juga dosa pasif. Dosa yang kamu buat dan dosa yang kamu tinggalkan. Ada orang ajar kesesatan, ada orang ajar buat perkara-perkara yang haram, ada orang ajar perkara-perkara yang bid'ah. Ni dia ajarkan buat pertahankan lagi bla bla bla, buat gerakan-gerakan sekian-sekian, dia ajarkan kepada orang lain. Orang lain buat, dia tak buat, tapi tetap menjadi saham kepada dia. Ini sangat-sangat berbahaya. Okey, baik. Pada ayat yang ke-6. Oh, sebelum tu tuan-tuan, saya terlupa. Kalau tuan-tuan nak mudahkan kefahaman, surah Al-Infitar ni sebenarnya diterbahagi pada 5 poin. Daripada ayat 1 sampai 5, ini poin yang pertama. Daripada ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8, itu poin yang kedua. Daripada ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12, itu poin yang ketiga. Okey. Kemudian daripada ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-16, itu poin yang keempat. Ayat 17 sampai 19, itu poin yang kelima. Okey. Baik.
ayat yang ke-6. Tuan-tuan perhatikan ayat yang ke-6. Kita dah masuk poin yang kedua, ayat yang ke-6 kan. Kata Allah Ta'ala, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Kata Allah Ta'ala, wahai manusia, ma gharraka, apa yang telah menyebabkan kamu lalai, terpedaya, bi rabbikal karim, melakukan maksiat-maksiat ni sedangkan Tuhan kamu adalah Tuhan yang sangat mulia. Baik. Ayat yang ke-6 ni tuan-tuan kena perhatikan satu persatu sebab Allah Ta'ala detailkan. Pertama, pada ayat ke-6 sengaja Allah Ta'ala sebut kalimah ya ayyuhal insan. Allah Ta'ala tak guna kalimah ya ayyuhan nas. Sebab kalimah insan tu memberi maksud juga wahai manusia yang lalai. Dia datang daripada kalimah nisyan kan, lalai. Wahai manusia ataupun wahai orang-orang yang lalai. Ma gharraka. Gharraka tu iaitu kamu ni terpedaya. Gharra ni kalau tengok dalam bahasa Arab, dia memberi maksud macam ni. Kalau kita ni jadi pelancong, kita ni dalam keadaan macam blur-blur kan, kita nak tengok tempat tu tempat ni, kita ni mudah untuk diperdayakan oleh orang yang curi dompet lah, orang yang tourist guide yang ambil kesempatan pada kita kan, dia tipu kita pun yelah saya percaya je lah. Jadi Allah Ta'ala sengaja guna dekat sini, kamu ni kenapa mudah sangat terpedaya dengan dunia ni, dengan syaitan-syaitan yang ambil peluang ni, sedangkan bi rabbikal karim, Tuhan kamu tu adalah Tuhan yang mulia. Maknanya Allah Ta'ala ni beri macam-macam pada kita, ilmu bagi, akal fikiran bagi, nikmat itu bagi, nikmat ini bagi. Kenapa kamu tetap juga terpedaya dengan tipu daya syaitan? Okey. Cumanya pada ayat ke-6 ni lebih menarik lagi. Kalimah al-insan saya pernah sebut pada tuan-tuan, bila disebutkan pada ayat makiyah, dia khusus cerita tentang orang kafir. Kan, kalau ayat makiyah dia cerita tentang orang kafir. Soalannya kata Allah, wahai orang kafir, kenapa kamu tetap terpedaya dengan dunia ni sedangkan bi rabbikal karim, Tuhan kamu tu adalah Tuhan yang mulia. Khususnya sebab itu ayat ni sebagai satu penghinaan kepada Quraisy. Diberikan harta, diberikan keistimewaan, bahkan diberikan kuasa merentah dekat bumi Mekah pula. Sepatutnya nikmat-nikmat ni kalau kamu betul-betul cerdik, berfikir, itu menambahkan ketaatan kamu kepada Tuhan. Tapi kamu tak memanfaatkan nikmat-nikmat tersebut. Okey. Kedua, tuan-tuan perhatikan kalimah rabbika, bi rabbikal karim. Allah Ta'ala kalau sebut saja kalimah al-karim, sudah tentu itu merujuk kepada Allah yang maha mulia. Cukup dah. Sebab itu adalah kata nama khas kan. Tapi Allah Ta'ala gunakan kalimah bi rabbika, dengan Tuhan kamu yang al-karim. Sengaja disebutkan kalimah Rabb tu, Tuhan tu. Sebab Rabb dekat sini dalam ilmu akidah sebut rububiyah kan. Dia merujuk kepada Allah ni adalah Tuhan yang mengurus dan mentadbir kita. Macam ni dalam bahasa Arab, tuan rumah kita istilahkan sebagai Rabbul Bait. Mana tuan rumah, kita penyewa. Ni tuan rumah ni kita panggil dia Rabbul Bait. Rabbul Bait ni apa? Kalau tuan rumah, istilah tuan rumah, tuan-tuan minta je lah apa saja. Tuan rumah akan sediakan. Saya nak air kopi ada. Saya nak toilet ada. Saya nak itu, semua ada. Tuan rumah sediakan. Jadi kalimah Rabb merujuk pada Allah. Semua dalam kehidupan kita ni, semua Allah yang sediakan. Tidak ada campur tangan mana-mana makhluk. Tidak ada orang yang menyalurkan, melainkan semua datang daripada Allah. Kehidupan kamu, rezeki kamu, kematian kamu, anak-anak kamu, nikmat itu, nikmat harta, nikmat pangkat, semuanya adalah aturan dan pengurusan daripada Allah. Dan Allah Ta'ala letakkan, Allah tu adalah Tuhan yang Al-Karim, yang maha baik, maha terpuji, maha mulia. Kenapa kamu tetap terpedaya sehingga kamu mengingkari arahan dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dalam bahasa mudah macam ni tuan-tuan. Kalau kita dulu sekolah, ada cikgu kita ni, ada seorang cikgu garang, ada seorang cikgu yang baik. Memang lembut cikgu ni. Dia tak marah-marah pun. Tapi bila hari keputusan, keluar keputusan, kan, keluar satu keputusan, cikgu tu tengok kertas peperiksaan kita, ya Allah, saya ni baik sungguh dengan kamu, tapi markah kamu kosong juga, ataupun gagal juga. Cikgu pun tanya pada kita, dulu kan saya ni baik dekat awak,
kenapa awak tak boleh juga nak skor kertas saya? Tuan-tuan bayangkan, satu ayat ni, pelajar yang dengar ni selalunya dia akan remuk hati dia. Betul lah, cikgu ni baik sungguh. Dia bagi tips, dia bagi nota, dia bagi itu, bagi ni, tapi kita tak dapat skor. Seolah-olahnya kita ni mengambil kesempatan di atas kebaikan cikgu tersebut. Okay? Kita ni ambil kesempatan daripada cikgu tersebut. Cikgu tu dah bagi macam-macam dah, tapi sebabkan kita ni, kita sendiri yang gagal daripada peperiksaan tersebut. Samalah dengan kehidupan kita dekat dunia. Allah Ta'ala tak pernah zalimi kita. Semua dia yang urus untuk kita, dia beri kepada kita. Tapi kata Allah, ma gharraka, apa yang menyebabkan kamu ni terpedaya daripada Tuhan kamu yang sangat mulia. Okey. Baik. Ada seorang ulama, tuan-tuan, tak silap saya Fudail bin Iyad kot, dia ada sebut. Fudail bin Iyad ada sebut satu istilah, tuan-tuan. Dia kata apa? Kalimah yang keenam ni, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim ni, dia kata apa? Kalau ayat ni merujuk kepada seluruh manusia, orang mukmin. Wahai orang-orang mukmin, orang yang beriman, apa yang menyebabkan kamu terpedaya dengan iblis, syaitan ni, sedangkan Tuhan kamu Tuhan yang sangat mulia? Dia kata apa? Kalaulah Allah Ta'ala akan tanya soalan ni kepada dia, Fudail bin Iyad kata, kalaulah Allah Ta'ala tanya soalan ni pada dia nanti dekat akhirat, dia akan kata, wahai Tuhan, disebabkan engkau tutup aib aku, maka disebabkanlah itu aku terpedaya dengan tipu daya syaitan. Tuan-tuan bayangkan, kalau satu dosa yang kita buat, contohlah kalau Nabi Adam kan, dia turun daripada syurga, Allah tanggalkan semua pakaian-pakaian dia, dia datang dalam keadaan tak ada apa-apa. Bayangkan kalau kita, setiap satu dosa yang kita buat, Allah Ta'ala campakkan kita, tanggalkan pakaian kita, apa yang berlaku pada kita? Sudah tentu kita akan lebih berhati-hati dengan amalan yang kita buat. Jadi Fudail bin Iyad kata, disebabkan Allah tutup aib kita, kita jadi tak sedar dengan dosa yang kita lakukan. Tak pernah lagi, tuan-tuan, orang buat satu dosa, timbul satu jerawat. Buat satu dosa, Allah tarik satu nikmat tangan. Tak ada. Kalau berlaku, pasti tidak ada orang melakukan dosa. Tapi sebab Allah tutup aib kita, lagi maksiat dia buat, lagi banyak nikmat Allah berikan kepada dia, yang itulah yang Allah Ta'ala sebutkan manusia boleh terpedaya. Tapi Allah Ta'ala ingatkan, nanti tuan-tuan tengok ayat berikut ni, Allah Ta'ala ingatkan, walaupun aku tutup aib kamu, sedangkan kamu melakukan dosa, kamu jangan lupa, aku tetap ada malaikat yang akan sentiasa mencatat amalan-amalan yang telah kamu lakukan. Okey. Baik. Kemudian ayat yang ketujuh, Allah Ta'ala sebutkan apa yang Allah Ta'ala ni yang bersifat Al-Karim ni, iaitu kata Allah, allazi khalaqaka, dialah Allah yang menciptakan kamu. Tidak ada Tuhan yang menciptakan kita melainkan Allah Ta'ala. Okey, tidak ada sesuatu yang boleh declare saya ciptakan kamu, tidak ada, melainkan Allah Ta'ala yang boleh sebut allazi khalaqaka. Sama ada orang Islam ataupun orang yang bukan Islam, tidak ada seorang yang boleh menafikan. Okey, tuan-tuan carilah pelusuk dunia mana-mana pun, tuan-tuan tanya, tidak ada orang yang boleh menafikan. Itu Allah Ta'ala, allazi khalaqaka, aku yang menciptakan kamu. Fasawwaka, dan akulah yang menyempurnakan kamu. Fa'addalaka, dan akulah yang menseimbangkan kamu. Ini tiga perkara yang tak ada orang lain boleh buat. Saya nak bagi contoh, tuan-tuan. Saya baca satu kitab Akidah yang dikarang oleh Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi ni, tuan-tuan, dia bagi satu gambaran macam ni tau. Gambaran ni bagi saya mudah untuk kita faham dan agak logik. Tuan-tuan pernah pergi tak tengok portrait landscape yang orang lukis? Orang lukis gambar cantik kan, jual mahal-mahal, beribu-ribu kan. Kalau kita tengok macam Leonardo da Vinci punya portrait Mona Lisa tu, kita tengok kita akan jadi kagum. Walaupun kita tengok biasa je, tapi orang agung-agungkan sampai semua orang rasa macam benda tu kagum sangat. Dia tengok, hebat Leonardo yang lukis gambar ni, dia bijak dia ni. Macam mana dia main dengan warna, tone warna dia, lukisan macam mana boleh hidup. Orang kata kalau tengok mata Mona Lisa tu, kita duduk kiri rasa dia macam pandang kita, duduk sebelah kanan macam dia pandang kita. Saya pun tak pernah jumpa lah, tak pernah tengok depan-depan, tapi orang kata macam tu. Betul ke Pak Syed? Apa Syed tengok? Bukan orang seni lah kan. Yelah, itu yang saya kata. Kadang-kadang benda tu biasa, tapi sebab digembar-gembor kan, dipuji-puji, orang pun jadi macam kagum semacam ke benda tu. Biasa je.
Tapi kalau lah betul benda tu dari sudut seni memang sangat-sangat menarik kan, sangat-sangat tinggi nilai dia, kita akan kata apa? Lukisan ni, orang yang melukis memang bijak lah, pandailah dia lukis, betul kan? Pandailah dia lukis. Tapi bila kita tengok alam ni, kita tak melihat cantiknya bintang ni, cantiknya gunung ni, cantiknya lautan ni. Kita tak kembalikan yang cantik ni kepada yang menciptakan. Bahkan otak kita pula kata apa, benda ni berlaku semula jadi. Cuba tengok lukisan cantik tu. Ni berlaku, ni dia terjadi sendiri ni. Logik ke tak? Tak logik. Tapi bila alam cantik macam ni, susun macam ni, bukit dia susun macam ni, lautan susun macam ni, kena je semuanya dalam keadaan seimbang. Kita tak kata pula Allah Ta'ala ni hebat lah. Kita tak kembalikan pandangan kita kepada Allah, tapi kita akan kembalikan cantik saja lukisan ni, cantik saja alam ni, panorama ni cantik. Benda tu sangat-sangat kontradik dengan orang yang gunakan akal dia. Betul? Jadi kita sekarang ni tuan-tuan, kena bila tengok satu alam, satu kejadian, tak boleh sekadar cakap ini semula jadi, tapi kena katakan subhanallah, hebat tu adalah kepada Allah Ta'ala. Macam mana manusia boleh menafikan Tuhan, sedangkan dari sudut akal kita semua orang meyakini sesuatu yang terjadi itu mesti ada sesuatu yang menciptakan. Saya masuk ke PMP ni, masuk tengok ni. Boleh ke saya kata kipas ni, bagus kipas ni kat sini, aircon kat sini, semua dalam keadaan yang sangat tersusun, kapet semua cantik. Saya kata yang ni kelas ni jadi sendiri ni. Sedangkan Puan Syima yang atur susun kerusi, saya sekian tarik kan. Ada waktu-waktu tu kita pasang kipas, pasang aircon, buat bilik macam ni. Semua orang ada, semua yang terjadi, semua ada yang telah yang menyiapkannya, menyusunnya. Begitu dengan alam kita. Jadi bila Allah Ta'ala sebut kalimah-kalimah berkaitan dengan alam, bukan sekadar tengok alam tu hebat, tapi cuba bayangkan Allah Ta'ala yang menciptakan tu, mengaturkan tu lebih hebat. Okay? Bawa kepada keimanan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nanti ada rezeki tuan-tuan, saya nak bawa buku, ada Imam Al-Baihaqi ni, dia karang kitab akidah tu, bahasanya sangat mudah untuk kita faham. Bahasanya sangat mudah untuk kita faham. Dan dalam kitab Imam Al-Baihaqi ni, dia juga cerita tentang akidah beriman dengan para sahabat Nabi SAW. Sebab dia menolak hujah golongan-golongan Syiah yang mengkafirkan sahabat-sahabat Nabi SAW. Itu pun satu perbahasan yang sangat menarik. Kitab tu dah diterjemahkan dah. Kitab tu sangat-sangat menarik. Okey. Baik, jadi tuan-tuan tengok 3 perkara yang Allah telah sebut. Pertama, Allah ciptakan. Kedua, Allah sempurnakan. Sempurna ni semua yang Allah Ta'ala letak dalam keadaan sempurna. Okey, hidung, mata, ni dari sudut kejadian kita. Mata, tangan, kaki, semuanya dalam keadaan konsisi yang tepat dan sempurna. Ada orang boleh nafikan, kenapa tangan kita kat sebelah, kenapa tak ke depan? Senang nak capai dari depan kan? Boleh? Kita kata tak boleh. Kenapa kuku ada macam ni? Orang cakap, kenapa kuku je panjang, jari tak panjang? Ada orang petikai kan? Tak ada. Sebab benda tu tepat, sempurna. Kalau jari panjang dah satu hal tuan, kuku panjang boleh potong. Kalau jari panjang, okey tua, Abang Syuaib lagi senior, lagi panjang jarinya. Boleh lerek ke lantai nanti. Semuanya dalam keadaan yang sangat sempurna kan. Kitanya rambut panjang, janggut misai panjang, kening tak panjang pula. Semuanya dalam keadaan sempurna kan. Kalau ibu lahir-lahirnya daripada kecil dia wanita, yang lelaki, bayi lelaki lahir, tapi seorang ibu dia ada kening, tapi tidak ada misai, tidak ada janggut. Tapi lelaki ada kening juga, ada misai, ada janggut. Semua Allah cipta dalam kondisi yang sempurna lah. Itu kita boleh bayangkan. Tidak ada manusia yang pernah petikai kan, kenapa Tuhan tak cipta saya punya hidung dari belakang, hidung saya ke atas. Semua tak ada. Semua dalam keadaan sempurna. Ketiga, Allah Ta'ala kata fa'adalak. Fa'adalak, iaitu aku ciptakan bukan sekadar sempurna, tapi seimbang. Susunan dia seimbang. Seimbang di sini macam-macam sudut boleh dapat tengok. Pertama, dari sudut kondisi dalaman kita, oksigen masuk, oksigen keluar. Kita sedut oksigen, kita keluar karbon dioksida. Tak pernah lagi manusia sedut karbon, keluar oksigen. Tak pernah. Kita pun tak pernah terfikir dan tak pernah ambil tahu pun. Tapi Allah ciptakan dalam keadaan dia mengimbangkan semuanya. Kita punya jantung, paru-paru kita, semuanya degupnya sempurna. Paru-paru kita bergerak dalam keadaan sempurna. Kalau kita pergi hospital, ini tempat-tempat yang boleh membuatkan kita cepat muhasabah. Tanya kawan tu, kenapa ya kamunya keadaan macam ni? Sakit macam ni, saya ni tak tahulah, darah saya ni beku lah, dia stuck dekat saya punya kaki ni, doktor kena buat pembedahan. Kita pun fikir, ya Allah ya Tuhanku,
Kita tak pernah terfikir pun darah kita cair ke pekat. Ada orang sampai darah beku tak boleh nak survive kan. Dia punya lubang saluran ke jantung dia ni kecil je. Jadi pancutan darah nak masuk ke jantung tu jadi sempit. Itu pun membuatkan dia jadi bermasalah, sakit dan sebagainya. Allah cipta dalam keadaan sangat-sangat seimbang. Ni dari sudut fizikal dalaman. Luaran kita seimbang. Bila malam, tubuh kita automatik dia dalam keadaan rehat. Bila siang, automatik tubuh kita dalam keadaan untuk bekerja. Cuba siang, kita rehat. Kita akan rasa apa? Lesu. Malam kita berjaga, kita akan jadi lesu. Tubuh kita seimbang. Semuanya dalam keadaan semula jadi Allah ciptakan. Dia sesuai. Boleh faham? Manusia punya ciptaan tak? Kursi macam tu lah dia. Dia tak boleh nak seimbangkan dengan suasana dia. Tapi Allah Ta'ala kata, 3 ciptaan ni menunjukkan Allah itu adalah Al-Karim. Okay? Tidak ada manusia boleh nafikan, taklah saya buat sendiri darah saya. Tak ada orang boleh nafikan. Tapi kata Allah, 3 perkara ni dah membuktikan Allah itu adalah Al-Karim. Kemudian ayat ke-8, kata Allah, fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Iaitu kata Allah Subhanahu wa taala, dalam bentuk apa sahaja yang dia kehendaki, dia akan menyusun tubuhmu. Okey? Dalam bentuk apa yang dia sukai, dia akan menyusun tubuhmu. Maknanya dia boleh ciptakan kita dalam bentuk apa yang disukai. Di sini tuan-tuan pun kita kena faham, Allah Ta'ala nak bagi tahu macam mana kita redha dengan ketentuan Allah ciptaan kita, begitu juga kita dengan redha ketentuan kenapa Allah ciptakan kita dekat dunia untuk bekerja, di akhirat adalah untuk hari pembalasan. Sebab ada orang menafikan, kenapa Allah ciptakan saya hidup dekat dunia, kemudian Allah nak hidupkan saya dekat akhirat untuk hari pembalasan. Sepatutnya tidak ada istilah pertikaian. Kenapa saya perlu solat? Kenapa saya perlu puasa? Kenapa saya pakai tudung? Tak boleh pertikaikan. Sebab macam mana kita setuju dan redha dengan Allah ciptakan kita, macam itulah kita kena redha dan setuju apa yang Allah Ta'ala nak kita lakukan mengikut kehendak dia. Dia ada beza kehendak kita dengan kehendak Allah Ta'ala. Contohlah, kalimah surah, benda yang Allah nampakkan pada tubuh kita. Contoh, ibu dengan ayah. Seorang lelaki, seorang wanita, bila berkahwin dia mengharapkan, saya nak anak perempuan, tup-tup keluar lelaki. Saya nak anak lelaki, tup-tup keluar perempuan. Allah yang tentukan, tidak ada orang boleh tentukan. Sedangkan ibu yang mengandung pun dia tak boleh tentukan sendiri kandungan dia apa. Beli baju perempuan, scan nampak perempuan, tup-tup keluar lelaki. Ayahnya putih, maknya putih, tup-tup keluar anaknya sawo matang, kulitnya gelap-gelap. Boleh kita tentukan? Minum air soya banyak lah, makan itulah, makan ni lah, makan collagen lah, nanti anak putih. Keluar-keluar tak putih juga. Sebab tidak ada orang yang boleh tentukan. Allah Ta'ala sebut, fi ayyi suratin ma syaa rakkab. Semua atas kehendak Allah Ta'ala. Ada orang boleh nafikan ayat ni? Tak boleh. Tak boleh. Tidak ada orang boleh menafikan. Ini semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey? Baik. Ada mak ayah bijak tuan-tuan. Maknya profesor, ayahnya profesor. Anak keluar, biasa je kan. Ada mak ayahnya tak sampai belajar tinggi pun. Maknya suri rumah, ayahnya kerja, belajarnya biasa-biasanya, buruh. Tapi anak cerdik sungguh. Anaknya bijak sungguh, cerdik sungguh anaknya. Semuanya atas kehendak dan ketentuan Allah Ta'ala. Okay? Tidak ada orang yang boleh menentukan. Kalau orang boleh tentukan tuan-tuan, dia nak anak dia lah yang paling tampan, paling cantik, paling bijak, paling itu, paling ni. Tapi kita tak boleh menentukan. Semua atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, baik. Ayat yang ke-9, kata Allah, kalla bal tukadzibuna biddin. Kata Allah Ta'ala pada ayat yang ke-9, mereka bukan sahaja derhaka kepada Allah, terpedaya dengan tipu daya iblis, bal tukadzibuna biddin. Bahkan mereka juga adalah mendustakan hari pembalasan, mendustakan pada hari kiamat. Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, ayat ke-9 ni Allah Ta'ala nak bagi tahu manusia hakikatnya dia tak boleh nafikan. Manusia dia tak boleh menafikan Allah itu adalah Tuhan yang terpuji dan yang mulia. Dia tak boleh nafikan. Okey, manusia tak boleh menafikan. Bila saya kata pada tuan-tuan, betul tak Allah ni yang paling terbaik? Kita akan cakap, ya, Tuhan yang paling terbaik. Dia sediakan rezeki saya. Dia cukupkan keperluan saya. Apa yang saya inginkan dalam kehidupan ni, dia ciptakan.
Dialah yang menciptakan saya, dialah yang menyempurnakan saya, dan dialah yang mengimbangkan keseluruhan hidup saya. Tak ada orang boleh menafikan. Tapi kata Allah, kenapa manusia ni tetap mengingkari arahan Allah, terpedaya dengan tipu daya iblis? Jawapan dia pada ayat 9. Bal tukadzibu nabiddin, iaitu kerana dia mendustakan adanya hari kiamat. Itu je. Sebab dia mendustakan hari kiamat. Sebab bila manusia ni beriman dengan hari kiamat, automatik dia akan rasa dirinya akan dalam keadaan terkongkong. Saya nak buat macam tu, nanti Allah akan balas saya sekian. Saya buat macam ni, nanti dia takut dengan benda-benda macam tu, tuan-tuan. Dia takut dengan bayang-bayang dia sendiri, akhirnya dia cuba nafikan. Saya tak percaya adanya hari pembalasan, maka secara automatiknya, tuan-tuan, dia akan melakukan ikut kehendak yang dia sukai. Dia akan jadi derhaka, dia akan melakukan kemungkaran, dia akan lakukan kemaksiatan dan sebagainya. Hanya kerana dia tak nak terikat, terkongkong dengan adanya hari pembalasan. Kalau orang yang benar-benar beriman, berpegang adanya hari pembalasan, tuan-tuan, sebenarnya memang kita akan rasa banyak benda kita tak boleh buat. Nak berniaga, kalau saya buat macam ni, dosa ni. Saya buat macam ni, masuk neraka ni. Saya buat macam ni, banyak benda yang dia akan terikat. Tapi percayalah, nanti tuan-tuan akan jumpa ayat Allah Ta'ala sebut, kalau dia melakukan ketaatan kepada Allah, Allah garanti pada dia lafi na'im. Dia akan tenggelam di dalam kenikmatan, kemanisan tu dia ada. Okey? Cumanya manusia fikir secara logik, bila dia beriman pada hari kiamat, maka banyak benda lah yang dia akan tak dapat buat. Jadi dia kata, saya menafikan adanya hari kiamat, maka sebab itu dia melakukan kemaksiatan secara terbuka. Okey? Dia ikut kehendak nafsu syahwat yang dia ingin lakukan. Baik, ayat yang ke-10 kata Allah, wa inna alaikum lahafizin. Kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-10, sesungguhnya bagi kamu, setiap kamu ada malaikat yang akan hafizin, yang akan mengawasi perbuatan kita. Semuanya, semua kita ada malaikat yang akan mengawasi perbuatan kita. Kiraman katibin. Kata Allah, dia adalah malaikat yang kiram, mulia, katibin, dan mencatat. Kenapa Allah Ta'ala sebut ayat 11 ni, tuan-tuan, dimulakan dengan kalimah kiram, dan baru Allah Ta'ala sebut tugasnya adalah katibin, mencatat. Sebab Allah Ta'ala nak bagi tahu yang mana malaikat ni adalah malaikat yang mulia di sisi Allah. Dia adalah malaikat yang paling amanah, terpuji, dan yang paling dipercayai. Maknanya setiap catatan dia tidak ada tertambah dan juga tidak ada yang terkurang. Okey, maknanya dia adalah malaikat yang terpuji di sisi Allah, yang paling dipercayai dan paling amanah. Tidak ada culasnya. Kalau kita kan culas kan. Mula-mula masa dapat tawaran kerja, ya bos, saya akan buat seperti mana yang bos suruh. Saya jamin, dah kerja tuan-tuan sebulan dua, dia mula jadi lara kan. Dia mula culas dengan pekerjaan dia. Tapi kata Allah, ni jaminan Allah. Malaikat ni kiram, dia mulia di sisi Allah. Dia tidak akan sekali-kali menzalimi manusia. Sebab itu nanti di hari akhirat, bila buku amalan kita dibentangkan di hadapan Allah Ta'ala, tidak ada pun manusia yang akan mempertikaikan, ni saya tak buat ni, ini saya buat ni. Dia tak akan ada. Sebab semuanya akan bersetuju apa yang telah tercatat, itulah yang telah dia lakukan dekat dunia. Sebab itu Allah Ta'ala ulangi sekali, aliman nafsum ma qaddamat wa akharat. Semua manusia akan tahu balik. Allah Ta'ala akan datangkan ingatan, dia akan tahu secara terperinci apa yang telah dia buat dan apa yang telah dia lalaikan. Semuanya. Okay? Jadi malaikat ni tugas dia kiraman katibin. Dia mulia kerana dia amanah, dan katibin, dia akan mencatat amalan-amalan kita. Dan lebih hebat lagi tuan-tuan, kata Allah, ya'lamu ma taf'alun. Malaikat ni dia tahu ma taf'alun, apa yang telah kita kerjakan. Tuan-tuan perhatikan kalimah taf'alun, kalimah fa'ala tu. Kita sebut fa'il kan, kalau orang Melayu sebut pe'il. Ni pe'il budak ni. Kalimah fa'ala ni adalah perbuatan yang kita sedar dan tidak sedar. Okey, malaikat ni dia mencatat amalan yang kita lakukan. Fa'ala tu maksudnya yang kita sedar dan kita tak sedar. Okey, semuanya tercatat dalam keadaan sempurna lagi amanah. Tidak ada yang tercatat dalam keadaan culas dan juga dalam keadaan pecah amanah. Tidak, semuanya dalam keadaan yang sangat-sangat sempurna, lagi amanah. Ini yang Allah Ta'ala jamin. Kamu tidak akan dizalimi dan kamu tidak akan ditindas oleh malaikat pencatat ni. Dia akan mengawasi kamu pada setiap waktu. Okey. Jadinya tuan-tuan, ini 12 ayat
yang Allah Ta'ala ceritakan dalam 3 poin berkaitan tentang surah Al-Infitar. Boleh tuan-tuan lagi? Baik. Ada soalan dulu ke sebelum kita sambung? Kita akan sambung lagi pada ayat ke-13. Ada soalan daripada live Facebook tak? Baca. Tak ada. Yep. Kalau di mahsyar nanti, kita akan dibangkitkan dalam keadaan diri kita yang seperti sedia kala ni. Ya. Seperti tubuh kita yang sedia kala ni. Kenal. Kenal tu bila kita dah masuk dalam syurga nanti. Sebab itu kalau tengok kalau Datuk ingat lagi, dua minggu lepas kita ada sebut dalam surah Al-Mutaffifin yang Allah detailkan alal araik alal araik yanzurun tu. Bila penghuni syurga masuk syurga, dia akan melihat. Masa tu ulama kata melihat tu macam-macam. Dia nampak dia punya keluarga dia nampak sahabat andai dia kenal. Dia akan dipertemukan semula di dalam syurga Allah. Tapi masa di mahsyar, semua orang tak peduli orang lain. Sebab semuanya dalam keadaan ketakutan. Semua hanya fikir nasib dia. Apa yang bakal saya alami, apa yang bakal saya terima depan ni, syurga ataupun neraka. Maksudnya orang tak peduli. Sebab itu kan dalam hadis Nabi kata apa, manusia bangkit dalam 3 keadaan. Tak berkasut, bertelanjang dan juga tidak bersunat. Dan bila Aisyah dengar hadis itu, kata Aisyah, "Ya Rasulullah, adakah orang lain tak tengok orang lain kan? Maknanya malulah semua orang tengok." Kata Nabi, tak ada orang tengok pun. Sebab masing-masing akan memikirkan diri masing-masing. Dalam hadis ni ada banyak tafsiran. Tafsiran pertama, nak bayangkan situasi tu sangat-sangat kritikal. Dalam keadaan orang macam tu pun, orang tak tertengok sebab terlalu fikir apa yang saya alami. Dia tak rasa malu dengan diri dia macam tu, dan orang pun tak terfikir nak tengok dia dalam keadaan macam tu. Faham tak saya tak? Itu pertama. Kedua, sebenarnya itu satu pengajaran yang Nabi nak sebut. Kita ni nanti dekat akhirat, kondisi kita sama macam bayi yang dilahirkan dekat dunia. Macam ni. Bila kita tengok bayi yang lahir dekat dunia, kan dia dalam keadaan tak berkasut, tak berpakaian, tak bersunat kan. Bayi ni bila dia lahir, dia tak mampu buat apa-apa, melainkan dia mengharapkan ihsan orang tua dia je. Mak dia lah yang mandikan dia, susukan dia, tidurkan dia, beri pakaian pada dia. Ayah dia lah yang cari nafkah, belikan barang sekian-sekian. Boleh tak bayi ni nak buat sendiri? Tak boleh. Makan tak boleh, minum tak boleh. Macam itulah keadaan manusia dekat akhirat nanti. Dia tak ada daya, tidak ada kekuatan untuk buat apa-apa, melainkan semua atas ihsan Allah. Bayi lahir kat dunia tak boleh buat apa-apa, melainkan ihsan ibu bapa dia. Ibu bapa dia tak dalam longkang pun dia tak boleh cakap apa-apa. Ikut kehendak orang tua dia, ikut ihsan orang tua dia. Macam itulah manusia dekat akhirat. Dia tak boleh buat apa-apa. Kita kat sini kita fikir, kalau saya tak ada baju, saya carilah baju. Saya ambil kain ke, tutup ke. Saya nak makan, saya boleh pergi dekat Telaga Kausar. Allah Ta'ala nak bagi tahu, keadaan kamu sama macam bayi dilahirkan dekat dunia. Kamu tak ada kekuatan nak buat apa-apa, melainkan semua atas ihsan Allah. Allah nak bagi kamu pakaian, bagi. Dia nak bagi kamu minum, minum. Kamu tak boleh buat apa-apa, melainkan hanya menunggu, menanti hari penghisapan daripada Allah Ta'ala. Itu saja. Jelas tak? Jelas tak? Yang ini yang mesej yang Allah Ta'ala nak sampaikan. Kenal tak kenal, dia berlaku nanti dekat syurga nanti. Sebelum tu tidak ada manusia yang akan peduli antara satu sama yang lain. Sebab tu kalau tengok surah ni, hanya dia berturutan. Macam Datuk tanya tadi, persoalan tu timbul. Al-Infitar dia ada persoalan. Nanti Allah jawab pada surah Al-Mutaffifin. Ini Mutaffifin kita dah lepas dah. 2 minggu lepas. Dia Allah Ta'ala huraikan lagi. Baru kita nampak sambungan-sambungan surah-surah di dalam Al-Quran. Okey. Kita ada 3 apa ni yang akan selamatkan kita di akhirat kan. Apa tu ilmu yang manfaat. Lepas tu sedekah yang ni dengan doa anak-anak kan. Yang level 3 tu. Okey. Mana yang lebih apa ni ataupun lebih pahala ataupun lebih selamatkan kita dekat kubur. Okey. Soalan daripada Abang Syaib, dia kata antara 3 amalan yang akan jadi jariah kita nanti, ilmu,
sedekah dan juga anak-anak, yang mana yang akan paling terbaik lah antara tiga ni? Okey, sebelum saya jawab tu, ni dapat kabar gembira daripada Haja Zabedah. Mungkin dia tengah tengok live ni. Katanya baru dapat cucu lelaki, tahniah lah. Mudah-mudahan jadi anak soleh, musleh dan sebagainya, insya-Allah. Tahniah untuk Haji Syarudin dengan juga Haja Zabedah. Okey, baik. Daripada tiga perkara ni, bukan salah satu tu yang mana yang paling terbaik, tapi kena tengok. Satu tadi ilmu bermanfaat, kedua sedekah jariah, ketiga anak yang soleh yang mendoakan kita. Dua yang Nabi sebut ni adalah apa yang kita miliki, ilmu, dan yang kedua harta yang kita sedekahkan. Maknanya agama kita ajar kita jangan menumpang orang lain. Semua yang kita dapat nanti, pahala yang saham akan datang ni bukan daripada orang lain, semuanya datang daripada kita. Kita yang memberi dari sudut ilmu dan kita yang memberi dari sudut harta, dan itu yang kita akan collect nanti dekat akhirat. Okay? Sebab ada orang dia bila macam tu dia fikir, dia rasa saya tumpang lah nanti anak-anak nanti saya tumpang nanti anak-anak buat masalah, saya dapat pahala. Tak. Bahkan anak yang mendoakan orang tua ni pun, anak tu sebenarnya datang daripada air tangan didikan orang tua dia juga. Maknanya kita juga yang memberi kepada anak tersebut. Okey. Betul. Soalan Puan Syamah tu betul. Sebab itu Ibn Qayyim sebut apa? Kata Ibn Qayyim, kalaulah contoh harta kita, ni kita tinggalkan harta ni, jutawan kita ni, tinggalkan harta, anak dapat harta tu. Kemudian harta tu anak infakkan sedekah. Harta kita yang kita collect lama-lama tu, tapi yang sedekah tu ada anak, orang tua dia yang simpan harta tu tak dapat duit tu, tak dapat pahala sedekah tu. Sebab yang bersedekah adalah anak. Kita ni harta kita, tapi kita tak sedekah. Tapi bila dah serah penjagaan harta tu kepada orang lain dan orang lain sedekah, kita tak dapat pahala tu. Yang dapat adalah anak. Dia dapat pahala bila dia yang ajar, dia yang tunjuk. Maknanya semua tu datang daripada diri dia sendiri. Contoh tadi macam Nabi kan, Nabi Sulaiman kan, ayahnya tak beriman, dia beriman. Pahala tu tak menjadi kepada ayah dia, sebab ayah dia tak tunjuk ajar kepada dia. Jelas tak? Maknanya sekarang ni, daripada hadis yang Nabi sebut ni, yang paling terbaik adalah apa yang kita ada dan kita berikan kepada orang lain. Sudut ilmu, dari sudut harta, dari sudut didikan pada anak-anak dan sebagainya. Ada orang kata bapaknya ahli maksiat, anak dia jadi baik. Adakah bapak tu dapat pahala? Tak dapat. Kalau bapak tu tak tunjukkan dia, tak tunjukkan jalan, kamu kena Tuhan. Tapi dia dapat pahala tu, dia anak tu jadi soleh sebab atas usaha dia. Dia sendiri cari guru, sendiri belajar. Pahala tu takkan dapat pada ayah dia. Ayah dia hanya dapat bila ayah dia yang lorongkan, tunjukkan, kenalkan, baru dia dapat pahala. Okay? Kalau macam tu, Firaun tu boleh masuk syurga. Asiyah tu dapat syurga tu. Kan? Asiyah tu dapat syurga. Allah jamin dia dapat syurga. Sepatutnya Firaun dia dapat syurga sebab dia suami kan. Tapi tak boleh dapat sebab dia tak lorongkan ke arah tu. Jadi kita ni macam tu juga. Anak jadi baik atas ayahnya tunjuk teladan yang baik pada anak dia. Ayah buat dulu banyak program-program kebajikan, buat NGO. Anak pun tengok, wah nanti saya pun dah tua nanti, dah pencen, saya pun nak involve dalam benda-benda macam ni. Apa yang dia cuba tiru kita dulu, benda baik, kita dapat pahala. Okay? Ini jaminan. Maknanya sekarang semua bergantung pada diri sendiri. Tiga perkara ni tak terputus. Tapi bila kita tengok perkara ni, sebenarnya kita tengok Allah ni lebih adil dan lebih luas pahala tu. Saya minta maaf saya sebut sebab ada orang kata kalau hanya kita buat kenduri saja, baru pahala tu sampai, nak disedekahkan, terhadlah pahalanya. Berbanding kita beriman dengan apa yang disebutkan oleh Nabi ni, setiap amal soleh yang dia buat, dia pergi kerja, dia nafkahkan keluarga dia, bapak dia dapat. Sebab bapak dia pandaikan dia sampai dia dapat kerja. Daripada kerja tu dia dapat nafkah keluarga dia. Pahala tu bapak dia dapat. Walaupun dia tak pernah niat pun, pahala ni saya bawa untuk ayah saya, tak pernah. Tapi pahala Allah tu lebih luas. Tuan-tuan nak mana satu? Nak kedui bawa sampai pahala ke? nak yang disebutkan oleh Nabi SAW ni, buat apa sahaja amal soleh atas didikan ayah dengan ibu dia, ibu ayah dapat pahala. Okay? Alright. Banyak sangat macam tu, banyak.
Dulu saya pernah mengajar kan. Lepas habis sekolah saya mengajar. Kalau kita tengok sedih lah. Kita mengajar sekolah swasta, sekolah agama swasta. Parent yang hantar ni macam-macam style lah. Yang brown, yang kuning, yang merah. Tapi impian nak anak yang sekian-sekian keadaan kan. Macam mana nak memberi satu teladan yang baik, sedangkan kita pun tak tunjukkan teladan yang baik. Sebab tu didikan ni dia bukan menyuruh, tapi dia mengajak. Lu orang pergi mandi dah maghrib ni, tapi ayah duduk tengok TV kan, 7 hari apa mengasihimu apa benda dah. Tengok drama tu lagi kan. Ayah pergi lu orang pergi sembahyang maghrib, ayah duduk scroll handphone lagi. Dia lebih menyuruh tapi tak mengajak. Didikan ni dia lebih pada mengajak. Jom kita buat sama-sama kan. Tak payah cakap pun kita tunjukkan, itu dah kira mengajak. Sebab itu Nabi Ibrahim, bila Allah perintah wa id bawwa'na li Ibrahim makanal bait, aku perintahkan kepada Ibrahim untuk bangunkan Kaabah. Perintah tu untuk Nabi Ibrahim. Tapi Ibrahim tak buat seorang-seorang. Dia ajak Ismail. Sebab itu Dr. Tariq Swaidan dia kata apa? Dr. Tariq ni dia motivator lah. Dia kata apa? Ni teladan untuk orang tua ni, untuk ayah-ayah dekat dunia ni. Dalam bab amal soleh, jangan pinggirkan anak kita. Ajak dia turut serta untuk sama-sama buat amal dengan kita. Sebab dunia hari ni, kita pergi shopping boleh bawa anak. Kita pergi beriadah boleh bawa anak. Kita boleh bercuti bawa anak. Tapi pergi kuliah ilmu, pergi beramal soleh, pergi masjid, kita tak nak bawa anak kita. Kita nak pergi sembahyang subuh, tak apalah biar budak ni duduk rumah lah, saya pergi. Kan dia benda yang berbeza sebenarnya situ. Siang dia tidur dulu. Tapi sebenarnya yang kecil ni lah yang kena asah. Bila anak kecil ni suruh belajar, dia kadang ilmu agama, ilmu dunia ni kita tak seimbang. Sedangkan kita kata kita ni wasatiyah, moderate. Kalau anak kecil ni dia belajar ilmu muzik, belajar piano, belajar gitar, macam-macam ilmu pagi ni pergi belajar. Tapi bila kata belajar Quran, so hafaz sekian-sekian ayat, janganlah, dia kecil lagi. Macam tak kena kan? Macam tak kena. Dia kata bila buat agama je, dia kecil lagi. Sedangkan ulama silam bukti kan dah. Mereka kecil lagi dah menguasai macam-macam cabang ilmu. Macam-macam dah menguasai. Daripada kecil dah cari guru-guru yang sesuai, guru Quran, guru hadis untuk dilatih anak ni. Kalau tidak, kalau tak masuk waktu tu tuan-tuan, yang masa anak ni otaknya macam span ni, masuklah macam-macam benda-benda yang selain daripada yang sepatutnya. Itu yang masuk banis lah. Cerita boleh ke? Kalau cerita kartun-kartun tu, semua masuk. Hafal macam-macam. Dia tak jadi span kan. Sebab tu yang masuk matan-matan hadis ke kan. Sayanglah, sayang. Okey, baik. Yang ke-13 dan yang ke-14 kata Allah, innal abrar lafi na'im. Sesungguhnya orang yang betul-betul abrar, yang betul-betul melakukan bakti, ketaatan pada Allah, lafi na'im, dia akan tenggelam di dalam kenikmatan. Okey. Yang ini sebenarnya Allah Ta'ala punya garanti, jaminan daripada Allah Ta'ala. Orang yang melakukan ketaatan kepada Allah, yang beriman pada Allah dan hari kiamat, dia adalah orang yang akan tenggelam di dalam kenikmatan. Okey, kemanisan iman tu dia akan merasai, yang orang lain tak boleh terfikir. Kenapa? Contohlah ayat ni zaman Mekah. Sahabat-sahabat Nabi ni bertarung dengan orang-orang Quraisy 13 tahun, diseksa. Zaman dakwah mula-mula tu, diseksa, dizalimi, dibunuh. Tapi kenapa sahabat-sahabat Nabi teguh? Kita tak boleh bayangkan. Sebab satu, Allah Ta'ala dah campakkan an-naim di dalam hati mereka dekat dunia. Dia dah tenggelam dalam kenikmatan dah. Okay, kenikmatan dunia tu, kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan tu dah ada pada diri mereka. Sebab itu Ibn Taymiyah sebut, orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah, Allah dah campakkan syurga di dalamnya, di dalam hatinya. Dia dipenjara ke, didenda buang daerah ke, dia dibunuh ke, dia akan rasa itu adalah satu kenikmatan. Sebab semuanya adalah peluang untuk melakukan ketaatan pada Allah. Kalau masuk aku dalam penjara, itu waktu aku nak berkhalwat dengan Allah Ta'ala. Kalau campak luar daerah, itu aku nak tengok kebesaran Allah. Kalau aku dibunuh sekalipun, itu peluang aku syahid di jalan Allah Ta'ala. Ini syurga yang Allah Ta'ala campakkan ke dalam hati dan jiwa manusia melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Okey, kita jadi pelik. Orang bukan Islam selalu sangat protes. Kenapa kamu pakai tudung? Tu tak aurat, kamu tak panas ke? Sedangkan kita pakai, dia tak rasa panas. Awak yang tengok, awak yang panas pula. Contohlah kalau bahasa budak hari ni kan, kita yang pakai, awak yang panas pula kan.
Sebenarnya kita dah diberikan kemanisan tu. Cuma kita tak boleh nak explain. Saya tak rasa apa-apa pun. Tapi saya rasa ini satu rasa dihormati, keselamatan, maruah saya dijaga. Ini benda yang automatik kan. Awak bangun pagi-pagi tu awak tak rasa penat ke sembahyang subuh, pergi sembahyang? Saya tak rasa, bahkan saya rasa itu benda yang sangat menenangkan. Kan? Banyak macam nikmat. Sebulan puasa, tak letih ke? Kerja sana, kerja sini tapi kena puasa, malam kena tadarus, kena buat sembahyang tarawih dan sebagainya, tak penat ke? Entah, saya rasa okey je sebab benda tu adalah kenikmatan yang Allah berikan. Ini benda-benda yang biasa-biasa. Bayangkan kalau Allah Ta'ala katakan kita ni al-abrar, orang yang betul-betul melakukan ketaatan pada Allah, macam-macam lagi nikmat, kemanisan yang Allah berikan, ketenangan Allah Ta'ala akan berikan. Sebab itu dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut kalimah lafi. Lafi ni dia tenggelam. Lafi naim, tenggelam dalam kenikmatan. Bukan sekadar kenikmatan syurga, tapi juga kenikmatan di dunia lagi. Yang ke-14, kata Allah, wa innal fujar, dan sesungguhnya orang-orang yang derhaka kepada Allah, lafi jahim, dia akan tenggelam di dalam neraka Jahannam. Ini merujuk pada akhirat dan juga merujuk kepada dunia. Di dunia, orang-orang yang derhaka ni hatinya tak tenang, tak senang pun. Saya pernah contoh dah sebelum ni. Tengoklah berapa ramai entertainer di luar yang bekerja sebagai penghibur, hakikat hidupnya tak terhibur pun. Dia ialah yang ambil dadah paling banyak, dia ialah yang minum arak paling banyak, dia ialah yang bunuh diri. Mana kata entertainernya, kalau awak menghiburkan orang, awak hibur hati awak dulu kan. Tapi dia pun tak terhibur. Yang ini Allah sebutkan lafi jahim. Dia bukan sekadar tenggelam dalam neraka dekat akhirat, tapi dia tenggelam dalam neraka di dunia. Populariti datang pada dia, kemewahan, kekayaan, sanjungan manusia datang, tapi dia tak rasa pun. Hatinya tetap sempit dan juga tertekan. Baik, yang ke-15, Allah Ta'ala sebutkan yaslaunaha yaumaddin. Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mereka akan masuk yaslaunaha, dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Dia bukan tergelincir, bukan terjatuh. Yaslau ni maksudnya dia dijerumuskan ke dalam neraka. Yaumaddin, pada hari pembalasan nanti, iaitu pada hari kiamat. Mana orang-orang melakukan derhaka pada Allah, Allah masukkan dia dalam neraka. Dan ayat yang ke-16 ni, yang ni ayat yang paling menakutkan. Sebab kata Allah, wa ma hum anha bighaibin. Yang ini kata Allah Ta'ala, dan sekali-kali mereka ini tidak ghaib di dalam neraka. Apa maksud ghaibin? Ghaib ni maknanya mereka akan masuk dalam neraka dan mereka tidak akan keluar sampai bila-bila. Dia tak boleh melarikan diri. Penghuni neraka dia tak akan boleh larikan diri. Dia tak boleh manipulate undang-undang Allah. Dia tak boleh buat sesuatu untuk lepaskan diri. Mahkamah dunia kamu boleh buat macam-macam atas kuasa kebijakan kamu, tapi akhirat tidak ada peluang. Yaslaunaha yaumaddin, Allah masukkan saja kamu dalam neraka hari pembalasan. Allah jamin wa mahum anha bighaibin. Kamu sekali-kali tidak akan dapat keluar dan tidak akan dapat lari daripada neraka Allah Ta'ala. Okey, kamu kena habiskan tempoh tu. Kalau bagi ahli-ahli yang melakukan yang kafir kepada Allah, dia akan jadi bahan bakar kan. Maknanya dia sendiri yang masuk, dia akan membakar api neraka. Sebab itu kalau Datuk dan yang lain-lain baca surah Al-Mulk, Allah Ta'ala sebut apa? Takadu tamayyazu minal ghais. Takadu tamayyazu. Bila penghuni neraka ni, orang kafir ni dicampakkan masuk dalam neraka, tamayyazu minal ghais. Neraka ni meletup kemarahan, betul-betul marah. Dia betul-betul marah. Maknanya pekikan neraka ni bila penghuni orang kafir masuk, dia akan marah, betul-betul marah. Kemudian kata Allah, kullama ulqiya fiha fauj. Dia orang ni akan dicampakkan dalam keadaan faujun, iaitu satu kumpulan, satu batalion, ramai-ramai masuk. Yang ini ada panduan juga daripada para ulama tafsir. Dia kata apa? Sengaja Allah Ta'ala sebut kalimah faujun, bukan sekadar penghuni neraka akan masuk secara ramai-ramai, tapi nak bagi tahu pada kita, memilih kawan yang tepat pun adalah satu panduan dalam ajaran agama. Sebab bila dia masuk satu batalion ni, artinya ada kalanya kawan tu yang tarik dia sama-sama masuk dalam neraka. Kawan jugalah yang akan tarik seseorang masuk syurga, kawan juga yang akan tarik seseorang masuk ke dalam neraka. Sebab itu kalimah faujud sangat-sangat besar dalam surah Al-Mulk tu. Kita masuk secara ramai-ramai. Tapi yang paling takut, takadu tamayyazu minal ghais. Neraka ni dalam keadaan meletup, hampir-hampir meletup, marah.
bila ada penghuni-penghuni neraka masuk dalam perutnya nanti. Itu belum lagi baca nanti tuan-tuan. Kita akan baca surah An-Naba, kita akan tengok Allah Taala sebutkan neraka ni dia sentiasa mengintai ahli-ahli dia. Surah An-Naba. Dia mengintai ahli-ahli dia. Saya bila baca, kadang baca Quran satu part, bila kita baca hadis Nabi, Nabi hurai, kita boleh sifatkan neraka ni makhluk Allah yang dia ni sama juga. Kemarahan dia lagilah. Macam tadi tu kalimah yang meletup. Dia bukan marah saja, tapi dia meletup. Kemudian dia dalam keadaan mengintai, memerhatikan orang-orang yang nak dicampakkan ke dalamnya. Betul-betul menakutkanlah gambaran neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik. Ayat yang ke-17 dan 18 ni pengulangan. Allah Taala sebut, "Wa ma adraka ma yaumuddin." Tahukah kamu apakah itu hari pembalasan? Thumma ma adraka ma yaumuddin. Kemudian tahukah kamu apakah itu hari pembalasan? Pengulangan dua perkara ni nak menunjukkan ini adalah penekanan daripada Allah Taala. Macam kita nak sampaikan satu mesej, kita akan ulang 2-3 kali kan, bagi tahu. Nabi pun gunakan teknik yang sama. Bila Nabi nak cakap benda yang sama, Nabi akan ulang. Misalnya bila orang tanya, siapa yang lebih baik antara ayah dengan ibu? Nabi kata ibumu. Tanya lagi, Nabi ulang lagi, ibumu. Nak tunjukkan dia punya kepentingan tu lebih. Jadi pengulangan dalam Quran pun seperti itu. Ada perkara yang nak ditekankan. Dan mesejnya sangat penting. Tuan-tuan bayangkan Allah ulang kalimah 2 kali. Do you know? Do you know? Allah Ta'ala kata macam tu. Tapi yang Allah nak cakap satu je. Pada ayat 19. Kurangnya dia satu je. Apa dia? Allah kata, Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Wal amru yauma idzil lillah. Itu mesej yang kita kena pegang sampai bila-bila. Iaitu kata Allah Ta'ala, seseorang tak mampu sedikit pun nak tolong orang lain. Kamu tak boleh tolong diri kamu dan kamu juga tak boleh tolong orang lain. Itu yang kita kena letak dalam fikiran kita. Apa amalan yang kita buat, itu yang kita dapat. Buat baik, dapat baik. Buat jahat, dapat jahat. Kita tak boleh tolong diri kita dan kita tak boleh tolong orang lain. Dan kata Allah, wal amru yauma idzil lillah. Dan semua urusan pada hari itu, semuanya di bawah kekuasaan Allah Ta'ala. Jadinya tuan-tuan, mesej ini, nak selamat dunia akhirat, kembali kepada Allah Ta'ala. Tariklah perhatian Allah, cubalah meraih pandangan Allah Ta'ala kepada kita. Salah satunya tuan-tuan, iaitu pada hari esok, jatuhnya hari Tasu'ah, bulan Muharram, dan hari Sabtu nanti jatuhnya pada hari Ashura, bulan Muharram. Kita kata kita betul-betul nak Allah pandang kita, ampuni kita, beri perhatian kepada kita dekat dunia, dan insya-Allah dekat akhirat. Salah satunya, laksanakanlah puasa pada esok hari dan juga pada hari Sabtu nanti. Kalau rasa tak mampu nak buat hari 9 Muharram dan juga 10 Muharram, ambillah pada 10 Muharram. Tidak menjadi masalah dan dia tak ada kata istilah kira dilarang ataupun haram puasa hari Sabtu sahaja. Tak ada. Hadis yang mengatakan puasa hari Sabtu tu adalah puasa yang haram, itu adalah hadis yang palsu. Okey? Cuma dari sudut hukum fiqh. Larangan yang Nabi sebut tak boleh puasa hari Sabtu ni, bila kita niat puasa hari Sabtu macam kita puasa sunat hari Isnin dan hari Khamis. Dia adalah puasa khusus untuk hari tu. Kenapa puasa hari Sabtu? Yang ni sebab saya nak puasa hari Sabtu lah. Tak boleh. Yang bolehnya, iaitu kalau kita puasa hari Sabtu dengan niat, ni kenapa puasa hari Sabtu? Ni puasa qada. Ni puasa nazar. Ni puasa Ashura. Boleh ke tak boleh? Hukumnya boleh. Sebab kita bukan niat untuk hari tu. Kita niat puasa kerana ada peristiwa-peristiwa ataupun puasa-puasa tertentu. Faham Jadinya kalau tuan-tuan tak dapat nak puasa hari Jumaat, nak puasa hari Sabtu sahaja, boleh ke tidak? Hukumnya boleh. Tapi baiknya, Nabi sebut dalam hadis, kita nak berbeza amalan kita daripada kaum Yahudi yang meraihkan juga hari Ashura ni, iaitu kita puasa 9 dan juga puasa pada hari yang ke-10. Cumanya Nabi tak sempat nak buat hari puasa 9 ni, sebab tahun yang berikutnya Nabi meninggal dunia, Nabi wafat. Sebab sahabat Nabi mengadu, Ya Rasulullah, orang Yahudi pun puasa hari Ashura. Kata Nabi, kalau macam tu kita tahun depan puasa hari Tasu'ah, hari ke-9 Muharram. Tapi Nabi tak sempat buat sebab Nabi meninggal dunia. Okey? Jadinya tuan-tuan, ini salah satulah. Kalau betul kita nak dapatkan pandangan Allah, pertolongan Allah, jadi usaha dan railah daripada dunia lagi. Carilah pandangan Allah, carilah perhatian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tak pastilah tuan-tuan, untuk hari ini saya rasa sejuk sangat.
Sebab daripada pagi tadi, daripada malam tadi saya duduk study. Surah ni dah berulang-ulang kali tengok, baca. Mengajar pun berulang-ulang kali, cuma dia agak tak tahulah ketakutan sikit. Sebab mesej yang Allah sebutkan tu sangat-sangat detail. Ada yang saya tak sampaikan, tapi tak mengapalah, insya-Allah ada kesempatan yang lain kita akan kongsikan pada surah At-Takwir nanti. Surah At-Takwir nanti, ini satu lagi juga, satu surah. Sebab Allah Ta'ala tak bersumpah untuk 4 ayat. Macam tadi Allah Ta'ala sumpah 4 ayat kan. Surah At-Takwir, dia lebih hebat lagi sebab Allah Ta'ala bersumpah dalam beberapa ayat, banyak lagi. Ayat 1 sampai ayat yang sampailah ayat yang ke-13. Allah sumpah. Banyak tempat Allah Ta'ala sumpah pada ayat-ayat ini. Okey. Baik, insya-Allah ada soalan ke daripada sahabat-sahabat? Okey, ada soalan daripada Facebook Live? Tak ada. Baik, insya-Allah terima kasih tuan-tuan di atas perhatian. Mudah-mudahan ada manfaat daripada majlis kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima amalan kita dan semoga Allah Taala berikan kita hidayah dan juga taufik, kekuatan untuk beramal dengan ilmu yang kita ketahui dan Allah Taala lapangkan jiwa kita insya-Allah untuk beramal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.